Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Kali ini saya nak bercerita tentang cat minyak, oil paint, medium, solvent dan juga tentang varnish. Beberapa hari yang lepas ada seorang sahabat yang tanya saya tentang adakah saya varnish semua painting saya. Dia juga bertanya tentang medium apa yang saya guna untuk dicampur dengan cat minyak. Jadi alang-alang saya nak menjawab soalan tu daripada saya jawab kepada dia direct, saya rasa lebih baik saya kongsikan dalam grup ni supaya dia lebih dapat memberi manfaat kepada lebih ramai, kepada kawan-kawan yang baru-baru nak cuba nak melukis menggunakan medium cat minyak. Dia cat minyak ni samalah macam cat-cat yang lain macam akrilik, watercolor. Sama maksud saya tu daripada pigment, semuanya daripada pigment. Apa itu pigment? Pigment ni adalah serbuk warna daripada, dia ada dua jenis lah. Satu pigment yang orang kata daripada alam semula jadi, daripada mineral dan juga bahan-bahan organik. Dan yang kedua adalah pigment sintetik, pigment yang dibuat di dalam makmal lah. Okey. Kalau cat minyak ni dia adalah campuran pigment dengan mostly kebanyakan pengeluar cat minyak menggunakan linseed oil, dan ada setengah yang gunakan walnut oil. Macam saya guna ni, saya guna jenama LNB. LNB ni dia campuran pigment dengan walnut oil. Kalau ini adalah Daleroni Georgian ni campuran dia adalah linseed oil. Ada juga soalan yang saya pernah ditanya, adakah cat minyak ni toksik sifat dia. Okey, kalau kita cerita daripada segi cat tu sendiri ataupun pigment tu sendiri, setahu saya yang toksik cuma cadmium, macam cadmium red, cadmium yellow. Dia toksik sentuhan ni, kalau maknanya kalau kita kena pada kulit, dia boleh serap masuk ke dalam badan kita lah, cadmium tu. Dan ada beberapa lagi yang saya ingat saya Naples yellow, cobalt macam cobalt blue, cobalt green, juga ada unsur toksik, tapi dia bukan toksik sekiranya kita sentuh. Dia lebih kepada kalau kita termasuk dalam mulut, tertelan ataupun termakan, dia toksik lah. Fume dia juga ataupun wap dia juga ada sedikit toksik lah. Dan ada juga setengah orang allergic dengan linseed oil, ada yang setengah yang allergic dengan walnut oil. Jadi orang-orang ni mereka tak boleh lah nak melukis menggunakan cat minyak disebabkan allergic tu. Walaupun cat minyak sendiri boleh dikatakan mostly tak toksik, tapi bila kita nak melukis, kita kena gunakan solvent dan juga oil medium. Okey, apa itu solvent, apa itu oil medium? Okay. Oil medium ni dia macam linseed oil, walnut oil, poppy oil, stand oil, ada lagi liquid,
ataupun impasto oil. Ini adalah kita panggil sebagai oil medium, manakala yang kita panggil sebagai solvent ataupun pencair adalah turpentine, white spirit ataupun mineral spirit. Yang ni adalah pencair ya. Okey, apa fungsi oil medium ni? Oil medium ni dia ada beberapa fungsi dia. Yang pertama yang saya boleh ceritakan adalah sebagai agent binding. Dia macam gam untuk melekatkan pigmen dengan pigmen tu. Pigmen ni adalah sesuatu yang tidak boleh cair. Pigmen ni dia adalah bahan yang tidak akan cair. Dia tetap berbentuk serbuk pada tahap mikroskopik. Dia bukan satu cairan sebenarnya, pigmen ni. Dan oil medium juga boleh memberikan kesan warna lebih vibrant ataupun warna lebih menyerlah, lebih terang, dan juga untuk mengurangkan kelikatan pigmen, tetapi dia tidak mengurangkan intensiti warna tu sendiri. Dia tidak jadikan warna tu makin pudar, walaupun kita jadikan dia lebih cair menggunakan oil medium. Dan kalau kita guna solvent macam saya sebut tadi, turpentine ataupun white spirit, dia juga akan mencairkan cat tadi, tapi dia juga akan melemahkan bahan binding ataupun yang saya sebut sebagai gam tadi, bahan binding. Jadi disebabkan itulah kita kena campur. Kalau kita guna solvent, kita kena campurkan dengan sedikit oil medium untuk jadikan cat tu tetap kuat. Ada setengah pelukis yang hanya melukis menggunakan solvent saja, turpentine lah selalunya. Dia hanya guna turpentine, tak guna oil medium seperti linseed oil ataupun liquid. Tidak ada undang-undang yang mengatakan tindakan itu adalah salah, tapi dari segi teorinya cat tu akan jadi lemah, jadi tidak kuat melekat sebab bahan binding dia dah jadi lemah. Bila saya cakap tadi, cat sendiri dia tak toksik, tapi bila kita melukis kita kena campur dengan bahan pencair. Yang paling toksik sekali adalah turpentine lah, atau turpentine dan juga white spirit, dua bahan ni sebagai solvent. Solvent adalah bahan yang toksik terutama sekali turpentine. Kalau kita beli yang dekat hardware, yang industrial punya, itu sangat-sangat tak sesuai lah untuk digunakan untuk melukis. Dia sangat toksik, bau dia pun kuat. Ada turpentine, white spirit, mineral spirit yang odorless, yang tidak berbau langsung. Saya pernah guna dia nama Gamsol. Gamsol langsung tak ada bau, itu yang artis grade lah. Tak bermaksud dia langsung tak toksiknya, dia masih ada toksik. Kita guna berpada-pada lah. Dalam menggunakan oil medium juga kita kena tahu ratio ataupun sukatan yang sesuai. Kita tak boleh gunakan cacah merba dengan cara cacah merba hantam kromok je. Dia akan efek kepada lukisan kita. Dalam melukis menggunakan cat minyak ni ada satu formula ataupun teori daripada pelukis-pelukis terdahulu, boleh saya katakan sebagai yang sudah terbukti, iaitu dinamakan sebagai rule of
fat overlay. Fat overlay ni dia digunakan oleh pelukis yang melukis dengan kaedah by layers. Mana dia lukis satu layer kering, kemudian dia masukkan lagi satu layer kering, dan kemudian dia masukkan lagi satu layer, dan seterusnya, berapa layer yang diperlukan. Fat overlay bermaksud kita akan tingkatkan penggunaan oil medium di setiap layer. Maknanya kalau layer pertama kita guna oil medium 10%, layer yang kedua kita guna 20%, layer yang ketiga kita guna 30%, macam tu lah. Just sebagai reference bukan semestinya kita guna ikut persen yang saya cakap tadi. Tujuan dia supaya lukisan tu tak retak. Sebab apa lukisan tu boleh jadi retak? Kalau kita guna medium secara orang kata melulu tanpa ada perkiraan. Contohnya kalau kita guna medium terlalu banyak pada layer pertama, dan kemudian kita gunakan medium sikit pada layer kedua, bermaksud layer pertama yang di bawah akan lambat kering, dan layer yang di atas dia akan lebih cepat kering. Bila layer di atas dah kering, layer yang di bawah masih dalam proses mengering, dia masih ada pergerakan dalam proses mengering tu, so dia akan menyebabkan layer yang atas akan retak lah. Itu antara sebab kenapa pelukis-pelukis terdahulu menyarankan ataupun membuat rule fat overlay ni untuk mengelakkan lukisan kita cepat retak. Oil medium ni juga dia bila kering dia tak macam air, dia tak macam cat yang water base macam akrilik ataupun watercolor. Kalau akrilik di water base ni bila dia kering, dia air tu akan evaporate ataupun hilang macam tu je. Maknanya pigment akan melekat sesama pigment, dia akan jadi flat, dia tak ada ruang, dia melekat sesama pigment. Kalau cat minyak oil medium ni bila dia kering, dia akan jadi macam kristal ataupun macam kaca di antara pigment pada tahap makroskopik. Jadi cat minyak ni sebab tu dia akan bertindak balas terhadap cahaya, tak sama macam akrilik. Akrilik kalau siap macam tu, dia akan kekal macam tu lah, sama ada dia makin pudar ataupun kalau kita varnish dengan elok, dia akan kekal macam tu. Kalau cat minyak dia makin lama dia akan makin cantik. Sebabnya macam saya tadi kata tadi, dia ada ruang untuk cahaya serap masuk ke dalam cat tu dan akan reflect warna di dalam tu. Contoh yang kita ada kat sini ni lukisan cat minyak, yang ujung tu lukisan cat minyak, dan ni adalah akrilik. Memang dari pemerhatian saya, memang dua medium ni bertindak balas terhadap cahaya dengan cara yang berbeza lah. Mana lukisan cat minyak dia lebih cantik, makin lama dia makin kering dia lebih cantik. Kalau saya sendiri, cat minyak saya dah premix. Saya dah premix siap-siap dalam botol macam ni. Yang saya ni saya campurkan white spirit, linseed oil dan juga slow dry medium, sebab saya suka cat saya lambat kering. Tujuannya adalah supaya saya menggunakan oil medium tu secara konsisten, sesama banyak di setiap layer. Sebab saya dah siap-siap bancuh, so saya melukis, saya tak perlu lagi campur dengan oil medium. Mungkin sedikit keperluan untuk guna solvent sikit lah. Selalunya solvent ni saya guna untuk lembapkan berus ataupun cuci berus je. Dan ada juga kawan yang tanya saya, boleh ke kita guna minyak tanah?
sebagai solvent kepada cat minyak. Dari pengalaman saya sendiri, saya sendiri pernah guna minyak tanah. Pada awal-awal melukis dulu saya pernah guna minyak tanah, nak beli turpentine yang untuk artis ni mahal, so saya guna minyak tanah, dan efek dia adalah lukisan tu cepat berkulat. 5 bulan 6 bulan dia dah nampak berkulat, disebabkan bahan yang tak sesuai tadi ya. Dan ada juga pelukis yang mencampurkan varnish ke dalam cat semasa melukis. Walaupun selalunya kalau kita tengok pada botol varnish kalau kita beli, dia akan tulis do not use as a medium. Maknanya varnish ni tak sesuai digunakan untuk sebagai medium. Medium ni juga dia, macam saya kata tadi, dia akan boleh menjadikan cat tu lebih vibrant. So kalau kita guna secara tidak konsisten dalam satu lapisan cat, satu layer, mana bahagian ni kita guna medium, bahagian ni kita cuma guna pencair, cat lukisan tu akan nampak warna dia tak sekata lah. Bahagian ni nampak cantik, vibrant, bahagian ni nampak, yang tak guna medium ni nampak macam pudar dan malap macam tu. Liquid yang saya sebutkan tadi, ni adalah liquid. Liquid ni dia dalam bentuk gel, dia bukan cair, dia dalam bentuk gel. Ini pula adalah linseed oil. Yang ni refined linseed oil. Ini adalah varnish. Ini adalah glossy varnish, varnish yang berkilat. Pada botol varnish ni ada tulis do not use until painting is dry, dan juga do not use as a medium. Pada botol varnish ni, ini adalah brand Winsor & Newton glossy varnish. So kenapa dia tulis do not use before painting is dry? Cat minyak jenis cat yang lambat kering, kalau kita varnish terlalu awal, dia akan ada dua komplikasi. Yang pertama sekali, kerja varnish kita tu akan jadi sia-sia, sebab dia akan serap ke dalam cat. 2-3 bulan lukisan tu akan nampak macam tak pernah di varnish. Dan juga boleh juga menyebabkan cat retak dan juga menggelupas. Saya pernah alami painting yang saya varnish terlalu awal, retak dan menggelupas. Yang ni lah, yang mana ni, merah, biru, kuning, hitam tu, itu adalah varnish test yang saya pernah buat. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Hasil daripada ujian yang saya buat tu, kalau ikut cuaca di negara kita ni, 3 bulan dah boleh varnish. Walaupun kebanyakan putus cat minyak daripada luar ataupun old master mencadangkan 6 bulan hingga setahun baru boleh varnish lukisan cat minyak. Tapi kalau ikut yang saya test ni, kalau ikut cuaca kita, mungkin sebab cuaca kita cat minyak ni lebih cepat kering, 3 bulan saya dapati dah okey, dia tak ada komplikasi. Juga bergantung kepada ketebalan cat yang kita guna. Kalau kita guna cat yang tebal, mungkin kena tunggu lebih lama lah. Walaupun nampak kering di permukaan ni, boleh disentuh, tapi di bawah dia belum kering. Itu kena ambil kira lah kalau nak jaga kualiti lukisan kita. Varnish ni juga dia ada dua jenis. Satu yang glossy, satu yang matte, maknanya yang berkilat dan juga yang tak berkilat. Kalau saya sendiri, untuk lukisan kecil-kecil saya suka guna yang glossy. Kalau lukisan besar, saya tak gunalah yang glossy.
saya akan guna yang tak berkilat sebab dia akan mengganggu pandangan kita lah. Dia kilat kan, dia reflect cahaya. Varnish juga ada jenis cecair yang disapu dengan berus dan juga yang menggunakan spray. Kalau saya sendiri, saya lebih suka guna yang spray. Saya guna spray gun untuk yang, kalau lukisan yang besar saya akan guna spray gun untuk varnish yang tak berkilat. Dan kalau lukisan yang kecil-kecil saya guna sapulah dengan berus. So, untuk jawab soalan yang tanya saya adakah saya varnish semua lukisan saya, jawapannya tak semua lukisan yang saya varnish ni. Walaupun saya prefer untuk varnish lah, tapi kadang-kadang klien nak cepat kan, lukisan yang baru siap, seminggu dah kering, boleh sentuh, boleh di packing, saya terus hantar dia. So saya rasa tak perlu saya varnish lah, sia-sia je. Biasanya saya akan beritahu kepada klien dalam tempoh masa tertentu boleh di varnish lah lukisan tu, sama ada dia nak varnish atau tak, itu terpulang lah kan. Tapi kalau kita varnish dalam tempoh masa yang sesuai, lukisan tu akan jadi dia punya warna tu akan hidup balik ya. Dia akan jadi lebih vibrant, lebih cantik lah kalau cat minyak. Varnish ni juga tujuannya adalah untuk protect lukisan daripada elemen alam elemen alam macam wap-wap ataupun udara lembab. Cat minyak ni dia boleh kulat ni, walaupun dah di varnish, kalau kita letak di tempat yang tak sesuai, contohnya macam di bawah aircon ataupun kita letakkan di tempat yang bawahnya ada aquarium, dia boleh menyebabkan lukisan cat minyak tu berkulat. Walaupun kalau dia tak berkulat daripada depan, dia akan berkulat daripada belakang. Baik, saya rasa setakat ni dululah perkongsian saya. Semoga video ni bermanfaat lah kepada yang bertanya dan juga sahabat-sahabat yang baru-baru nak cuba melukis menggunakan cat minyak, yang masih tertanya-tanya apa fungsi medium itu, macam mana nak guna solvent, macam mana nak varnish, apa fungsi varnish dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum.